Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk PDPR hari ini, kita akan masuk kepada bab 4.2 Sistem Pembiakan Manusia. So, apakah itu sistem pembiakan manusia? Manusia membiak dengan cara pembiakan seks. Masih ingat apa itu pembiakan seks? Pembiakan seks ialah pembiakan yang melibatkan dua induk. Nah, dalam kes ini lelaki, apa dua induk lelaki? Iaitu lelaki dan perempuan. Sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Sistem pembiakan lelaki dan perempuan kedua-duanya sangat penting. Pasangan tidak dapat melahirkan zuriat jika mana-mana sistem pembiakan mereka gagal berfungsi. Jadi oleh itu kita akan tengok struktur sistem pembiakan lelaki dahulu. Okey. Dalam pembiakan lelaki, seperti yang awak nampak dalam gambar rajah tu, 4.6 adalah pandangan hadapan, manakala 4.7 adalah pandangan sisi. Dan dalam sistem pembiakan lelaki mengandungi pundi kencing, vesicle semen, kelenjar prostat, ductus sperma, uretra, scrotum, testis dan juga zakar. Jadi, apakah fungsi setiap bahagian ni? Kita tengok bahagian seterusnya. Okey, vesicle semen. Vesicle semen adalah berfungsi untuk merembeskan bendalir yang mengandungi nutrien untuk sperma. Uretra. Uretra pula ialah salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar dari badan. Ductus sperma menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. Zakar memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Skrotum memegang dan melindungi testis. Testis menghasilkan gamet jantan iaitu kita sebut sebagai sperma dan juga hormon seks jantan. Kelenjar prostat menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Okey, seterusnya kita tengok kepada struktur pembiakan perempuan. Okey, 4.8 adalah pandangan hadapan, manakala 4.9 adalah pandangan sisi. Berbeza dengan lelaki tadi, di sini cuma ada 5 bahagian, iaitu tube fallopian, ovari, uterus, cervix dan juga faraj. Kita tengok setiap fungsi bahagian badan ini. Tube fallopian adalah tempat berlakunya persenyamaan antara sperma dan ovum. Ovari menghasilkan gamet betina iaitu ovum dan hormon seks wanita. Uterus ataupun kita sebut sebagai rahim, tempat embrio berkembang dan membesar. Cervix mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Dan faraj adalah tempat menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. So, perubahan fizikal yang berlaku ketika akil balik. So, apa yang awak faham tentang akil balik? Okay. Akil balik adalah peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Remaja yang telah akil balik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangannya banyak sama ada dari segi emosi, fizikal maupun fisiologi. Umur lelaki ketika mencapai akil balik adalah lebih kurang 14 hingga 17 tahun, manakala perempuan lebih awal, iaitu antara 10 hingga 12 tahun. So, kita tengok lelaki dulu, akil balik. Macam mana kita tahu lelaki itu dah akil balik adalah berdasarkan suara. Kamu akan perasan suara kawan-kawan lelaki awak, dia mula peti suaranya ataupun bahagian larynx dia membesar dan suara dia menjadi garau. Daripada bentuk badan, yang kalau lelaki, dia akan ada misai, dia akan ada janggut. Lepas tu, bulu tumbuh di muka, di ketiak dan juga di bahagian dada dia. Dan manakala dalam untuk organ pembiakan, testis menghasilkan sperma dan hormon seks. Dan bulu tumbuh di bahagian sulit. Ini adalah untuk lelaki. Manakala ada satu lagi, zakar dan skrotum mula membesar. Okay?
Dan untuk perempuan, badan perempuan dia akan, buah dada dia akan mula membesar. Punggung dia mula padat dan lebar. Bulu tumbuh di bahagian ketiak. Dan untuk organ pembiakan, ovari menghasilkan ovum dan hormon seks. Bulu tumbuh di bahagian sulit dan kitaran haid dia pun bermula. Perbandingan gamet jantan dengan gamet betina. Gamet ini maksudnya sel anak lah. Sperma adalah sel yang paling kecil di dalam badan lelaki dan berbentuk seperti berudu. Ovum pula adalah sel yang terbesar di dalam badan perempuan. So, kita tengok gambar rajah ini, 4.12. Yang bahagian atas itu adalah lukisan, manakala yang bawah tu adalah gambar rajah sebenar. Untuk sperma, dia ada 3 bahagian, kepala, bahagian tengah dan ekor. Dekat kepala dia ada nukleus. Manakala untuk ovum, dia cuma ada lapisan jeli, nukleus, cytoplasma dan membran sel. Dia tak ada ekor sebab dia tak perlu bergerak. Yang perlu bergerak adalah sperma. Ovum dia akan tunggu di tube falopio dan bergerak akibat daripada pergerakan pengecutan tube falopio. Okay, next. Pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat, iaitu kita sebut sebagai anak. Ekosperma membolehkan sperma bergerak dan berenang dalam semen melalui varaj, uterus dan tube falopio, sistem pembiakan perempuan. Jumlah sperma normal yang dilepaskan adalah sebanyak 60 juta setiap sentimeter padu. Ovum pula dia berbentuk sfera dan diameternya adalah kira-kira 0.1 mm. Nukleus ovum mengandungi maklumat genetik dan pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat, iaitu anak. Ovum tidak boleh bergerak sendiri. Itu sebab kamu nampak kenapa ovum dia tak ada ekor. Bilangan ovum yang dihasilkan biasanya hanya 1 setiap bulan bagi perempuan normal. Kalau seperti awak tahu, ovari perempuan ada 2 dan dia akan berselang-seli untuk menghasilkan ovum. Okay? Ovum boleh hidup selama 2 hari selepas dibebaskan dari ovari, manakala sperma boleh hidup sehingga 3 atau 4 hari. Ini ialah peta ganda 2, perbandingan dan persamaan di antara sperma dan ovum. Persamaannya ialah dia adalah membawa maklumat genetik dekat mana? Di dalam nukleus. Dan dia juga adalah, persamaannya adalah dianya ialah sel pembiakan seks. Okay. Perbezaan untuk sperma dan ovum. Yang pertama, sperma dia boleh bergerak, tapi ovum dia tak boleh bergerak. Sperma dia dihasilkan oleh testis, manakala ovum dihasilkan oleh ovari. Sperma digelar sebagai gamet jantan, manakala ovum digelar sebagai gamet betina. Gamet, nama lain gamet ialah sel anak. Dan sel yang terkecil, sperma adalah sel yang terkecil di dalam badan lelaki, manakala ovum adalah sel yang paling besar di dalam badan manusia. So, itu saja untuk hari ini. Seterusnya, awak tolong jawab soalan-soalan dalam Google Link. Okay, sekian. Terima kasih. Sekiranya anda ada apa-apa soalan, awak boleh PM cikgu directly.